Baik. Kemudian kita tengok seterusnya muka surat 40. Ni saya catat ni 1 sampai 41 ni, ini semua mukadimah aja. Ni baru nak masuk solat kejap lagi. Jadi sebab tu mukadimah dia catat-catat aja. Dia catat tu insya-Allah boleh tengok-tengok lepas ni insya-Allah. Muka surat 40 tengok sejarahnya lagi. Sebab dibaca kuat dan perlahan. Kenapa sembahyang kita ni ada yang baca kuat, ada yang baca perlahan? Tak bolehkah semua baca kuat? Tak bolehkah semua baca perlahan? Baik, sebab dibaca kuat kenapa? Waktu subuh dibaca kuat kerana orang kafir sedang mereka tidur. Maka bila mana mereka tidur, Nabi suruh sahabat baca kuatkan sikit suara, kerana waktu sebut tidak diganggu lagi. Itu hikmah dia, itu sebab dia. Jadi kalau ini jawapan yang paling tepat. Sebab apa baca kuat, sebab apa baca perlahan, ikut Nabi. Itu paling kemah ni lah. Itu jawapan paling tepat. Tapi jawapan yang lain di sini ada dibagikan para ulama. Manakala pada waktu Isyak dibaca kuat kerana mereka tidur di awal hari. Bila tidur lepas terbenam matahari, lena lah. Apa hukum tidur lepas maghrib? Mazhab kita makruh. Apa maksud makruh? Dibenci oleh syarak tak suka. Kalau tidur sahaja-saja lepas maghrib, hukumnya makruh. Tapi kalau tertidur, rezeki dia panggil. Rezeki sebab apa? Sebab lepas Isyak boleh buat tahajud dah. Syarat tahajud bukan hanya mesti tidur lepas Isyak. Kalau tertidur selepas maghrib, boleh buat Isyak lepas tahajud. Lepas tahajud lepas Isyak. Syarat dah sembahyang dulu lah, main Isyak lah. Kalau dah kena dah tadi ni, tahajud dulu lah, tak kira. Tu dia panggil apa? Kalau orang tanya apa hukum tidur selepas maghrib, makruh. Apa hukum tertidur selepas maghrib? Rezeki. Sebab rezeki boleh buat tahajud dah lepas Isyak. Jadi, tapi afdal tahajud bila? Segi hukum boleh. Segi afdalnya bila? 1/3 akhir malam. Bijak-bijak lah. Ikutlah, ada mungkin 4/3. Ada ambil 5 minit sebelum subuh. Adapun waktu maghrib dibacakan kuat kerana mereka sibuk dengan makan malam, itu sibuk dengan urusan perut mereka sendiri. Jadi orang-orang kafir kalau makan ni, mereka ni bising. Siapa panggil yang bising ni? Orang-orang Kristian. Itu panggil kalau makan bising. Cuba tengok mereka makan tu. Ambil gelas, belakang cheese ke poci apa. Itu panggil orang Kristian bising. Orang Yahudi kalau makan, dia sepatah pun tak bunyi. Jadi kita jangan tiru Yahudi, jangan tiru Kristian. Cakap sikit-sikit. Cakap jangan banyak pula, time makan. Itu sunnah time makan. Ada hari Jumaat dan hari raya dibaca kuat kerana ia dilakukan di bumi Madinah, yang ketika itu orang kafir tidak ada kekuatan untuk menghalang orang Islam kerana bumi Madinah telah menjadi negara Islam. Hari Jumaat baca siang, hari raya sembahyang di siang hari baca kuat. Jadi waktu-waktu lain tak boleh baca kuat. Zuhur dan Asar tak baca kuat pada siang hari. Kenapa? Belum menjadi negara Islam lagi. Waktu hari Jumaat, hari raya baca kuat sebab dah jadi negara Islam. Bila dah jadi negara Islam, kamu dah tumpang negara orang Islam, kena pandai-pandai lah hormat. Itu maksudnya Nabi. Jadi waktu tu Nabi nak baca kuat, terpulang lah. Sebab apa? Dah jadi negara Islam. Hari ni pula macam-macam dia berkomen. Sebab dibaca perlahan. Ini kerana waktu siang orang kafir bersedia untuk mengganggu dan memerangi mereka yang membaca Al-Quran secara terang-terangan. Nabi pernah tanya sahabat, siapa yang mampu membaca Al-Quran secara terang-terangan di hadapan Kaabah? Kita akan tengok ni sejarah dia macam mana. Siapa orang pertama yang baca Quran secara kuat? Apakah surah pertama yang dibaca secara kuat dalam Islam? Bila Nabi tanya siapa yang mampu, Nabi angkat seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Saya ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud namanya. Dia angkat tangan. Nabi kata, jangan, aku risau dekat kamu. Hari kali kedua Nabi tanya siapa yang mampu baca Quran secara terang-terangan, dia angkat lagi. Dia kecil je orang dia, betis kering halus. Sahabat-sahabat tengok tergelak sebab betis keringnya halus. Nabi kata kalau betis kering itu ditimbang dengan bukit Uhud, maka berat lagi betis keringnya. Ala kulihan,
Di sini bila dia angkat tangan, kita dapat tahu sejarah. Siapa orang pertama membaca Al-Quran secara terang-terangan? Siapa nama? Abdullah bin Mas'ud. Apa surah pertama yang dia baca dalam Islam secara terang-terangan? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu surah pertama dibaca secara terang-terangan. Al-Amal Al-Quran, surah ni elok baca. Untuk anak-anak, kalau kita nak datang ngaji ke, baca sampai 1 sampai 5 ayat. Baca untuk nak bagi tambahkan ilmu kita, insya-Allah. Untuk anak-anak ke, pegang kepala, baca doa ni 1 sampai 5 ayat, insya-Allah. Nak bagi tambahkan ilmu banyak. Bila mana Abdullah bin Mas'ud baca ayat sebut di hadapan Kaabah secara terang-terangan, siapa yang marah waktu tu? Abu Jahal. Abu Jahal ni badan dia besar, sadu. Dia penampar Abdullah bin Mas'ud yang kecil, dikatakan telinganya terobek sebelah. Buat sungguh tamparannya. Itu contohlah. Mereka akan menghina apabila mendengar bacaan Al-Quran ketika baginda Nabi SAW dan para sahabat salat. Mereka akan menghina siapa yang menurunkan dan kepada siapa ia diturunkan. Hina Allah, hina Nabi dan hina para sahabat. Kerana sebab inilah solat di siang hari itu Zuhur dan Asar dibaca perlahan. Walaupun sebab ini telah hilang, tetapi hikmah pensyariatannya masih berterusan. Kita hari ini kalau Zuhur dan Asar kita baca kuat pun hilang. Apa hukum baca kuat pada sembahyang Zuhur dan Asar? Apa hukum pula baca perlahan pada sembahyang yang subuh, maghrib, isyak? Sembahyang tetap sah. Baca kuat pada tempatnya sunat. Di soalan saya sekarang ni, kalau Zuhur dan Asar sekarang ni kita baca kuat, boleh tak? Sebab dulu Nabi baca perlahan, sebab apa? Orang kafir ganggu. Sekarang ni kalau kita baca waktu Zuhur dan Asar baca kuat, ada tak orang kafir nak ganggu kita? Ada tak? Contoh kalau kita duduk di rumah kita, memang Zuhur baca kuat sikit, ada orang kafir masuk ganggu kita sebagainya. Walaupun tidak ada, tetapi kita masih lagi ikut pensyariatan. Siapa yang buat syariat ni? Nabi kita SAW. Jadi lepas itu dia bagi sebab. Sebab apa baca perlahan? Sebab orang kafir ganggu. Sebab apa masa sembahyang subuh baca kuat, maghrib baca kuat, Jumaat baca kuat? Semua tu ada sebab-sebab. Hikmah dibacakan kuat dan perlahan. Bacaan kuat dibaca pada waktu malam kerana malam merupakan tempat bermunajat. Malam ni tempat yang paling terbaik kita bermunajat, mengadu kepada Allah Ta'ala. Orang-orang salafus salih kalau ada masalah, mereka banyak mengadu kepada Allah pada waktu malam, merintih kepada Allah. Itu tempat yang terbaik. Dan dituntut berjaga padanya. Malam ni sunat jaga sikit. Paling korang sebelum subuh tu jagalah. Ni kekuatan kita ni. Nak jadi hebat, bangun sebelum subuh, insyaAllah. Maka disyariatkan membaca kuat untuk merasai kelazatan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu malam ni ada 3 suara yang Allah suka. Pertama suara apa? Ayam berkokok. Ayam kenapa dia berkokok pada waktu malam? Nampak malaikat. Kenapa ayam berkokok sebelum subuh? Nampak malaikat. Kenapa lagi sebelum subuh? Disebutkan kata Sayyidina Ali, ayam itu kalau dia berkokok disebut macam mana? Apa yang dia kata tu? Tu dia kata apa? Uzkurullah ya ghafilin. Tu ayam tu pesan, ingatlah kepada Allah, hai orang-orang yang lalai. Tu kata Sayyidina Ali, ayam kalau berkokok dia pesan macam tu. Kita yang tak faham. Ingatlah kepada Allah, hai orang-orang yang lalai. Maksudnya ayam itu berkokok sebelum subuh antaranya nak menggerakkan orang-orang yang lalai daripada Allah. Orang-orang yang tak lalai, mereka akan bangun sebelum subuh lagi. Sebab itu para ulama bersaing, kalau orang dah azan subuh, kita baru bangun, kita masih lagi dikira sebagai orang yang lalai di sisi Allah Ta'ala. Subuh itu penting. Jadi malam ni suara yang pertama Allah suka suara ayam berkokok. Yang kedua suara siapa? Suara orang yang baca Quran pada waktu malam. Waktu malam ni baca Quran, sekurang-kurangnya Nabi sebut 10 ayat. Lam yakum minal ghafilin, kita tidak akan jadi orang yang lalai. Alhamdulillah malam kita baca Waqi'ah, malam baca Al-Mulk, baca. Paling kurang 10 ayat. Takkan jadi orang yang lalai. Surah yang berapa? Ketiga. Apa surah yang Allah suka?
istighfar. Orang-orang yang beristighfar sebelum subuh. Ini saya tulis siap lah. Ini sebelum subuh ni, antara sunat subuh dan solat subuh. Lepas sembahyang sunat, baca doa ni. Ni zikir yang Allah suka. Jadi kita nak praktikkan apa yang kita mengaji. Di antara surah yang Allah suka pada waktu malam ialah istighfar. Maka cara dia baca macam mana? Antara sunat subuh dan sebelum sembahyang subuh, tengah-tengah tu baca yang ni, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Sama-sama kita baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Ni ulang banyak kali. Dua kalimah ni, satu kalimah, dua kalimah ni kan? Dua kalimah ni dia yang Nabi kata apa? Ringan di mulut, berat di mizan. Jadi dan Allah suka. Ni pula termasuk suara yang Allah suka. Tu contoh tentang munajat kan. Lepas tu ni munajat kita ni sebelum subuh lagi. Ini di antara munajat kita sebelum subuh yang paling ringkas. Okey? Lepas tu kita sebut tadi malam waktu munajat. Maka kalau tak boleh tengah-tengah malam 2-3 pagi ke sebagainya, usahakan sebelum subuh. Yang ni paling ringkas. Ini tujuan dia. Sambung balik bab 1. Dan dikhususkan hanya 2 rakaat pertama dibaca kuat kerana orang yang solat masih bersemangat. Sebab tu kita baca 2 rakaat pertama saja dibacakan kuat kerana masih semangat. Ustaz, saya ni kalau 4 rakaat baca surah saya semangat lagi Ustaz? Tak perlu. Kenapa? Takut-takut nanti suatu masa kita pun rasa tak larat pula. Itu Allah tak suka. Amalan yang Allah suka sikit tapi berterusan. Begitu juga keadaannya seperti solat subuh dibaca kuat kerana kebiasaannya pada adat tidak lagi disebutkan dengan sesuatu. Bacaan perlahan. Kenapa bacaan perlahan? Hikmah dia. Kerana siang merupakan, tadi sebab ni hikmah, kerana siang merupakan waktu sibuk dan manusia saling berhubungan di antara satu sama lain. Kita nak lihat lepas ni. Kita baca dulu sikit insyaAllah. Baik, yang saya cerita tadi, malam, apa tujuan malam? Bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh bangun lama-lama, cantik. Kalau tak boleh lama-lama, paling kurang yang ni. Itu munajat kita. So, kita baca dulu 5 minit, lepas tu kita lihat insyaAllah. Buka surat 44. Doa iftitah. Ini baru nak semayang ni. Tadi baru sejarah. Doa iftitah ataupun dalam bahasa istiftah. Dinamakan iftitah kerana ia membawa maksud pembukaan, iaitu pembukaan solat, buka solat. Juga disebut tawajuh, fokus. Kalau orang tanya apakah nama lain bagi doa iftitah, maka dinamakan sebagai tawajuh. Apa maksud tawajuh? Fokus. Dekat mana nak kena fokus ni? Nanti kita tengok. Doa yang selalu kita baca ketika pembukaan solat, ia juga dinamakan tawajuh. Maksudnya kena fokus tentang kita baca.
Dinamakan tawajuh kerana perkataan wajah tu disebut di dalamnya. Apa maksud wajah tu? Aku menghadapkan wajahku. Inilah ungkapan yang baginda Nabi baca ketika iftitah. Nabi tak baca macam kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak baca yang ni. Nabi baca yang ni. Wajjahtu wajhil ladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Kita tengok maksudnya sampai habis ni yang Nabi baca. Kejap lagi kita tengok Allahu akbar kabira, start yang mula kita baca tu siapa yang baca? Kalau Nabi tak baca, siapa yang baca? Sahabatlah. Kita tengok sejarah dia bagaimana kejap lagi. Apa maksud di sini? Aku menghadapkan wajahku. Baik, sini kena buat catatan sikit. Perkataan tulis wajah, tapi yang dimaksudkan di sini dia hati kita dan anggota badan kita ni. Itu maksudnya. Kenapa sebut wajah? Sebab yang menghadap dia panggil, itu panggil wajah. Baik, di sini aku menghadapkan wajahku, iaitu hati dan anggota badanku, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta yang memberikan agama yang benar. Maka di sini sebab tu dipanggil apa? Kena fokus. Kenapa di sini kata para ulama tasawuf? Ini penting ya. Bila kita sebut ya Allah, aku menghadapkan wajahku, aku menghadapkan hatiku, aku menghadapkan anggota badanku kepadamu ya Allah. Waktu ni kita kena fokus. Sebab kata ulama sufi, bila kita sebut macam tu, tetapi pemikiran kita ni luar daripada solat. Jasad nampak macam solat, tapi jiwa tak solat pun. Jiwa dia melayang tempat lain. Maka bagi ulama sufi, orang macam ni telah tipu Allah Ta'ala. Mulut pandai sebut je, hati Allah merata. Sebab tu sebelum solat, kalau boleh jangan cakap-cakap dengan orang. Sebelum solat jangan belak-belak handset. Sebelum solat jangan menghadap TV. Sebab tu kadang-kadang duk sembahyang tergelak orang-orang dia. Rupanya teringat lawak dengan kawan dia sebelum tadi tu. Sebelum solat jangan cakap-cakap, jangan menyembang, kerana dia boleh menghilangkan khusyuk kita di dalam solat. Maka di sini sebab tu dia makan fokus. Sebab apa fokus? Sebab perkataan kita sebut ya Allah, sekarang ni aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Aku menghadapkan hatiku kepadamu ya Allah. Aku menghadapkan jiwaku kepadamu ya Allah. Engkau yang ciptakan langit, engkau yang ciptakan bumi. Maka di sini bila mulut kita sebut, kalau boleh bagi semua sama sekali. Jadi ulama sufi kalau macam tu tak sama apa yang sebut, kita telah tipu Allah Ta'ala. Untuk orang sufi ni, orang soleh, kalau mereka dah angkat takbir Allahu Akbar, Allah yang paling besar, terlintas dalam pemikiran benda-benda di luar solat, berhenti semayang sah. Bagi mereka, mulut sebut Allah lebih besar, tapi jiwa masih lagi teringat benda dunia. Maksudnya apa? Ada dunia yang lebih besar daripada Allah. Waktu tu mereka juga anggap telah tipu Allah Ta'ala. Jadi bagi orang soleh, bagi orang sufi antaranya, rukun dalam solat khusyuk. Kalau tak khusyuk, tak sah sembahyang mereka. Kita perlukan khusyuk, perlu khusyuk, tapi adakah dia rukun? Kalau tak khusyuk, tak sah sembahyang kita? Bukan. Tengok rukun solat ada tak khusyuk? Sunat je khusyuk. Tapi bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, khusyuk itu jadi rukun. Jadi ala kulli hal, macam mana pun kita usahakan faham semua waktu ni. Itu satu. Sama sekali aku bukanlah dari kalangan orang musyrikin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah semata-mata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan ini aku diperintahkan dan aku ialah di kalangan orang Islam. Kita tengok maksud dia. Sebab dinamakan doa iftitah. Kenapa nama doa? Sedangkan yang kita baca ni, maksud tadi itu bukan ada doa pun. Ikrar. Ni kenapa dinamakan sebagai doa? Sedangkan yang kita baca tidak ada doa pun. Kita tengok apa sebab dia. Jika diperhatikan tawajuh yang kita baca, tiada satu pun di dalamnya berbentuk doa, tetapi ia adalah khabar, penceritaan daripada seorang hamba ke Tuhan. Sebelum kita nak doa ni, awal-awal solat kita cerita dulu ke Tuhan. Kita buat pengakuan kepada Allah Ta'ala, iaitu seorang hamba ketika permulaan solat menceritakan dan yang kepada, dan membuat pengakuan bahawa 4 benda kita mengaku kepada Allah. Dalam bacaan doa kita,
ada 4 pengakuan yang kita buat kepada Allah. Pertama, kita mengaku apa? Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu kita mengaku ke Allah. Yang kedua, kita berjanji mengaku kepada Allah, menolak sebarang bentuk kesyirikan. Ya Allah, aku ni hamba-Mu ya Allah. Aku berjanji tidak akan buat syirik kepada-Mu ya Allah. Kita sebut wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku tak akan buat syirik kepada-Mu ya Allah. Ini yang kedua kita janji kepada Allah. Yang ketiga, kita janji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku berjanji ya Allah, setiap perbuatanku, setiap perkataanku dan kehidupanku hanya kerana-Mu saja ya Allah. Ini kadang-kadang mulut pandai sebut. Keluar masjid, surah curi ke seorang. Tadi dalam sembahyang bagi kita perbuatan kerana Allah. Keluar masjid, surah lepas sembahyang, ngumpat kutuk orang. Tadi janji, perkataan kerana Allah, perbuatan kerana Allah, hidup kerana Allah. Adakah kutuk itu kerana Allah? Saya kutuk dia Ustaz, sebabnya kerana Allah ni. Mana ada? Tidak ada perkara maksiat kerana Allah, tu tipu. Saya curi kasut dia tu, saya curi kerana Allah Ta'ala, tipu. Mustahil. Jadi kalau orang yang faham, maka dia akan tercegah daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sentiasa yang keempat kita janji apa? Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku ni hamba, aku akan sentiasa menyerah diri kepada-Mu ya Allah. Lalu kenapa dipanggil? Betulkan baris itu sebagai doa, sedangkan tiada doa di dalamnya. Tengok apa sejarah dia. Sebenarnya terdapat doa sebelum membaca tawajuh, namun diringkaskan oleh ulama untuk memudahkan orang awam. Maka ia diiktibarkan sebagai doa doa iftitah juga kerana berdasarkan doa yang disebutkan di dalam riwayat berikut. Yang saya garis itu, surah 45 tu tulis sebagai kerja rumah. Ini benda ni saya sertakan terus maksud hadis ni. Sayyidina Abu Hurairah, kalau tengok masuk ke 06 46 011. Saya tak baca ni, saya catat apa? Sayyidina Abu Hurairah tengok Nabi sembahyang, ataupun duduk sebelah Nabi, ataupun Nabi catat. Habis sembahyang, Sayyidina Abu Hurairah tegur, ya Rasulullah, tadi masa sembahyang aku dengar Tuan ada baca sesuatu sebelum bacaan doa tawajuh. Apa yang Tuan baca? Maka Nabi pun bacalah doa yang saya gariskan muka surat 45 tu. Tengok patah balik muka surat 45. Nabi angkat tangan macam ni. Takbir, Allahu Akbar. Nabi start baca yang ni dulu. 45 tu kan? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma aghsilni min khataayaya bit-thalji wal ma'i wal baraq. Nabi sambung, wajjahtu wajhi allazi fatara as-samawati wal ardh. Jadi itu maksudnya dia, ya Allah. Rasulullah 46, ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa seperti mana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku daripada dosa seperti mana Engkau sucikan pakaian bersih dari kekotoran. Ya Allah, basuhlah segala kesalahanku dengan air salji, air dan keturunan ais. Disebabkan terdapat perkataan ya Allah, itu Allahumma tadi itu di dalam riwayat ini, maka ia ditiabal sebagai doa. Maka dengan sebab inilah dinamakan doa iftitah. Kalau orang tanya kenapa dinamakan sebagai doa, jawapan kita sebab ada doa yang Nabi pernah baca. Apa doa tu? Itu yang kata kerja rumah tadi tu, sebagai untuk hafal. Jadi macam mana lepas ni kita sebut tadi, ilmu yang kita dengar ni paling kurang sekali kita doa. Balik nanti bila sembahyang sunat ke sebagainya, kalau tak pernah baca, baca yang Nabi insya-Allah. Tak pernah baca, usahakan baca insya-Allah. Moga-moga tertulis dalam buku catatan amal kita. Sembahyang sunat, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai habis, sambung dengan wajah tu wajah. Allah. Jadi berapa dah kerja rumah? 2 dah. Sikit kan sekolah sikit. Jelas kan itu sejarah dia. Bagaimana riwayat doa iftitah yang kita sudah baca? Ada berapa riwayat semuanya? Berapa doa riwayat doa iftitah? 2 saja. Muka surat 47. Apa riwayat yang pertama? Allahu akbar kabir, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Situ siapa yang baca?
Nabi ke sahabat yang baca? Sahabat baca sejarah dia bawah tu. Saya ceritakan terus, seorang sahabat bila sembahyang dengan Nabi, angkat takbir Allahu Akbar. Sahabat ni baca kuat Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis sembahyang, Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi tu? Nabi tak marah lah. Siapa yang baca doa tadi tu bangun? Nak tengok muka sikit. Pandai-pandai Nabi tak kata gitu. Nabi tanya siapa yang baca tu, nak tengok sikit. Sahabat tu mengaku, saya ya Rasulullah. Tak disebutkan nama sahabat, tapi sebagian sebut Sayyidina Rifa'ah. Ada yang khilaf, pendapat sebagian pendapat namanya Sayyidina Rifa'ah. Apa nak kata Nabi? Bawah sekali tu 47, aku kagum dengan ucapan tadi tu. Maksudnya siapa yang baca doa ni? Sahabat yang baca. Aku kagum dengan ucapan tersebut, telah dibukakan baginya pintu-pintu langit. Jadi apa kelebihan kita baca doa Allahu Akbar kabira tu? Pintu langit terbuka untuk kita. Kita tengok masuk apa pintu langit terbuka. Berkata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, aku tidak pernah meninggalkannya. Ini seorang sahabat yang sangat kuat berpegang dengan sunnah. Kata beliau, aku tak pernah tinggal semenjak Nabi sebut, aku kagum dengan ucapan tersebut. Dia tak pernah tinggal. Hadis tersebut seolah-olah menunjukkan apabila lapisan langit dibukakan bagi pembacanya, ia akan lebih cepat makbul doa seseorang. Jadi apa kelebihan baca doa iftitah tu? Pintu langit terbuka, maksudnya apa dia? Doa kita akan cepat makbul. Maka jangan tinggal walaupun sembahyang sunat. Boleh? Ni yang rugi. Orang kalau sembahyang sunat, dia ambil yang wajib je. Kadang yang wajib pun dia tak buat dah yang ni sebab dia tahu sunat. Baik. Mana dia? Tengok yang bintang bawah tu sikit sebelum riwayat kedua tu. Hadis di atas juga menunjukkan seringkas doa iftitah yang boleh dibaca ketika doa iftitah. Contohnya, kita terlewat sembahyang, imam dah baca surah, kita pun buat macam mana? Angkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Itu doa iftitah yang paling ringkas. Begitu kalau nak sembahyang tarawih nanti ni. Main tarawih tak sempat nak baca doa iftitah banyak-banyak kan? Baca yang ni. Maka akan dikira sama juga pahala. Dapat juga pahala. Tapi kalau baca banyak, lagi banyak pahala lagi lah. Boleh? Jelas? InsyaAllah ni. Ada soalan? Mana ni? Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua. Apa riwayat yang kedua? Seperti mana di awal kitab tadi tu. Wajjahtu wajhil ladzi fatara as-samawati wal arda hanifah. Sampailah habis. Jadi kalau orang tanya mazhab Imam Syafi'i, berapa riwayat doa iftitah yang kita ambil? Dua saja. Yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat yang kedua, wajjahtu wajhil ladzi fatara as-samawati wal arda. Sampailah habis. Kenapa tak ambil doa Allahumma ba'id tadi tu? Surat 45 tu. Kenapa mazhab Syafi'i tak ambil riwayat tu? Soalan ni. Betul. Takut berat. Apa ni panjang-panjang ni? Tak panjang lah. Tak buat terus. Orang kita ni kena panjang, tinggal terus. Maka mula-mula aja jangan bagi berat. Kita yang dah mengaji hari ni. Oh, ni ada kelebihan baru ni. Cuba amalkan insyaAllah. Itu tujuan mengaji. Tujuan mengaji bukan seronok nak kumpul kitab banyak, mengaji banyak tak. Tujuan mengaji nak ramai kan. Itu tujuan dia. Jelas. Jadi kita ulang balik. Apa nama lain bagi doa iftitah? Tawajjuh. Berapa banyak pengakuan yang ada dalam doa iftitah? 4. Sudah. Apa kelebihan baca doa iftitah ni? Langit terbuka, maksudnya doa makbul. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira? Sahabat baca. Berapa riwayat yang ulama mazhab Syafi'i ambil? 2. Kenapa ulama mazhab Syafi'i tak ambil Allahumma ba'id tu? Takut memberatkan. Boleh mengajar apa ni? Ya nah, kita berhenti sekat dulu insya-Allah. Kita rehat ke apa kan? Soal-soal. Baik. Soalan nak baca yang Rasulullah baca dan nak sambung tiga-tiga boleh berlaku.
Riwayat doa iftitah ni dalam kitab fiqh ada 8 riwayat, ada 10, ada 12. Banyak. Tapi kenapa yang ambil 2 saja? Saya lupa kata tu. Kenapa ambil 2 sahaja? Baik, muka surat 49. Minta maaf. Terima kasih kat soalan. Tak habis tadi. Terdapat pelbagai hadis sahih yang menunjukkan riwayat tentang doa iftitah. Ada 10, ada 8, ada 12. Banyak. Yang dikira sunat membaca salah satu dari pelbagai riwayat yang ada. Namun apa yang disebutkan di atas, maksudnya 2 riwayat disebut adalah merupakan salah satu yang terbaik. Kenapa terbaik? Pertama, sebab Nabi yang baca. Terbaik lagi sebab apa? Nabi mengakui apa yang dibaca oleh sahabat. Nabi kagum, Nabi katakan, maka tidak ada masalah. Dia nak baca semua pun tidak ada masalah. Kecuali imam. Imam tak boleh baca semua. Imam dia kena pendek-pendek ya. Makmum tak apa, baca bilah. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Imam 3 paling banyak. Makmum kita ni 1000 juta tak apa. Mengikut pandangan Imam Subki. Pandangan jumhur 11 kali. Tu makmum tak perlu minta izin. Imam kalau nak panjang dia kena minta izin daripada makmum. Saya minta maaf banyak, saya pun terpanjang jadi minta izin lah. Kita berhenti dulu insya-Allah. Sampai jumpa. Kita lihat sebentar untuk siapa nak pergi tandas ke apa. Dan saya nak bagi Ustaz lihat sekejap lah. Nanti pun dia dah penat kot. Ada kuih lagi kat belakang ni. Siapa nak makan kuih, siapa boleh makan dulu Kita lihat dalam 5 minit, 10 minit macam tu Ustaz. Boleh tak? Sini buka macam mana? Boleh? Panas tambah. Maaf Ustaz, kadang-kadang dia ada bunyi dia. Tak tahu kenapa. Sempat lagi nak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung. Terus tengok pada muka surat 52 insya-Allah. Pembahagian rukun solat yang standard 13. Kalau didetailkan lagi ada 17. Sama aja. Ada kenapa jadi 13, kenapa jadi 17? Ada yang bezakan rokok satu. Ada yang sekalikan rokok dan tumakninah. Ada yang rokok satu, tumakninah ketika rokok satu. Semua sama aja. Kita lihat sini. Rukun solat terbagi kepada 4. Pertama, qalbu, iaitu hati, satu je niat. Mazhab kita kalau tidak niat maka tidak sah. Mazhab Hanafi tak apa kalau tak niat, cuma tak sempurna sahaja ibadah. Yang kedua qauliyah, perkataan. Perkataannya ada yang wajib kita baca, tak buat tak apa, yang penting baca. Ada berapa? 5. Yang lain kena buat, tak baca tak apa. Oleh sebab tu kita sebut tadi, sembahyang ada perbuatan, ada perkataan. Jadi yang kena baca apa? 5. Apa 5? Pertama, takbiratul ihram. Kalau orang angkat tangan, mulut tak buka, sah tak? Kenapa tak sah? Dia rukun qauli, mesti kita sebut Allahu Akbar. Orang sebut Allahu Akbar, tangan tak angkat, hukumnya sah sembahyang. Tapi tak dapat faham sunat. Itu kena beza. Jadi sebab takbiratul ihram tu yang wajib qaul, perkataan Allahu Akbar. Kedua, membaca surah Al-Fatihah. Ketiga, membaca tasyahud. Tasyahud ni kita tengok bukan semua wajib. Ada beberapa saja yang wajib. Jadi sampai masalah. Selawat kepada Nabi SAW. Paling kurang macam Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang. Lain pada itu, hukumnya sunat. Mudahlah sebenarnya. Yang kelima, bagi salam. Jadi kalau yang bagi salam, dia pusing muka je.
hukumnya tak sah. Karena pusing muka hukumnya sunat. Ini kita bincang bab rukun. Jadi bila rukun, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak pusing muka pun tak apa. Ada yang kata kena pusing muka belah kanan sebab kanan itu wajib. Salah. Yang wajibnya ni rukun bagi salam, bukan pusing muka. Jadi pusing muka ke kanan ke kiri hukumnya sunat. Jadi yang wajib baca 5 ni sahaja. Yang lain semua perbuatan. Tak payah ya semayang nak kena baca banyak. Tidak, 5 tempat je. Kalau yang ni pun tak dibaca dalam bahasa Arab, terjemahkan dalam bahasa apa jua saja. Sambil kita itulah. Kalau lidah tak boleh nak sebut bahasa Arab, sebab kita zikir apa ikut keadaan itu. Tak boleh zikir, terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau kita kata sembahyang ni kena macam mana pun kena buat. Syarat 5 ni, 5 rukun kaul ni ada 2. Pertama mesti melafazkan perkataan, maksudnya buka mulut. Mulut mesti buka dan satu-satu yang kita baca tu mesti lafaz. Kedua, dengar di telinga sendiri. Kalau dia angkat takbir, sebut tak sebut apa tu perkataan yang kita sebut tu mesti kita dengar. Nak baca Fatihah, kemudian tu bisik, tak sah. Kalau bisik dengar telinga tak apa, sah. Contoh tu dia perkataan yang kita sebut mesti dengar telinga kita ni. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Tu bunyi pedang. Tak sah. Mesti sebut Assalamualaikum. Cara sunat dia macam mana? Muka di depan, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru pusing, betulkan balik muka, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan duduk. Ni Nabi larang. Ini saya rasa. Jadi tengok keadaan macam ni. Dengar di telinga sendiri dengan andaian didengari jika keadaan tenang. Saya ni Ustaz nak baca tapi bunyi mic. Dia datang lewat masjid, dia salahkan orang berwirid pula. Ataupun dia tengah baca, tiba-tiba dengar bunyi motor yang kuat, bunyi lori ke sebagainya. Saya baca tadi tak dengar Ustaz. Tanya balik. Kalau kamu baca ketika keadaan kamu tenang, dengar tak apa yang kamu baca? Kalau dengar, hukumnya sah. Jadi pada ni bacaan kita ni paling terbaik, afdal untuk sah dengan telinga kita. Dan itu yang paling afdal. Kurang baik sikit bila kawan sebelah dengar. Lagi tak baik orang kedua ketiga dengar. Itu makruh. Tadi tak baik. Ni makruh pula kalau orang yang kedua ketiga dengar pula yang kita baca. Haram pula bila satu masjid satu surah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu surah satu masjid dengar, haram hukum dia. Sebab apa? Ganggu orang sembahyang. Baik. Fi'liyah, perbuatan, iaitu qiyam, berdiri apabila mampu. Jadi ada orang dia tak larat terus ambil kursi, salah. Dia kena berdiri sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Orang tak larat dah. Semput, baru duduk. Jangan terus-terus ambil kursi, jangan. Tu maksudnya berdiri apabila mampu. Sebab wajib bagi sembahyang fardu. Rukuk, apa maksud rukuk? Tunduk kepala, tunduk agak-agak tangan ni boleh sampai ke lutut. Tu paling kurang. Paling afdal sama. Tangan afdalnya sama. Nampak ke benar? Tunjuk mana? Tangan kita ni sama ke bawah tu. Ke bawah. Kira adaan kita ni 90 saja. Sekurangnya boleh letak bekas ni. Tak jatuh. Jadi rukuk perbuatan ke perkataan? Perbuatan. Buat je lah. Buat, kepala tunduk, tangan agak-agak boleh pegang. Ni paling kurang ni tu. Kira tangan boleh sampai, paling kurang untuk bagi sah. Paling afdal tunduk, jangan bengkok gitu. Jangan gitu pula. Kalau tunduk semua ni, kaki tangan semua menghadap ke arah kiblat. Baik, tak baca? Kalau tak baca? Sunat. Jangan takut jawab. Saya tak bakal orang, insya-Allah. Tak baca? Sah. Kalau baca, sunat. Berapa banyak boleh baca? Sekali, sunat. Afdal 3 kali. Paling banyak 11 mengikut pandangan jumhur.
Imam Subki ikut suka banyak mana pun. Baik, sekarang ni berapa sebelah tu macam mana? 3, 5, 7, 9, 11. Masa rukuk, masa sujud boleh baca jangan banyak tu. Jangan ganjil. Hari ni dia buat berapa? 3 je kan? Pernah buat 5? Pernah buat 7? Pernah buat 9? Pernah buat 11? Usahakan. Boleh? Tak setiap hari pun tak apa. Kalau setiap hari lagi cantik. Lepas tu makmum ni bila-bila nak baca Subhanallazim bihamdihi subhanallah sampai 11 kali. Ini pandangan jumhur paling banyak. Jadi kita sebut sekarang kita sebut 3. Afdal. Tapi boleh tak nak darjah? Boleh. Jadi bila boleh usahakan beramal insya-Allah. I'tidal apa maksud i'tidal? I'tidal maksud dia apa dia? I'tidal kita betulkan balik tulang belakang. Itu nama i'tidal. Bagi stabilkan balik. Apa hukum i'tidal? Wajib. Apa hukum bacaan? Sunat. Sami Allahu liman hamidah. Tu dipanggil apa? Tasmi'. Memperdengarkan kalimah sami Allah tu tasmi'. Hukumnya sunat. Rabbana walakal hamd sunat. Saya pernah kena marah dulu ni di Kedah. Tercatat bab kelebihan baca doa tu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ibu-ibu, makcik-makcik sekalian, ayah semua, hukumnya sunat je. Makcik tu bangkit marah. Ustaz, pandai-pandai pula buat sunat. Kami dah sembahyang 60 tahun dah, tiba-tiba buat sunat. Layak biak saya ni. Terkejut kena marah itu. Jangan dia buat black-black Ustaz. Saya pula kena tulis black-black. Saya kata, ni saya nak contoh kelebihan. Sembahyang kita ni cukup banyak pahala. Yang kita buat yang wajib tu i'tidal, betulkan tulang belakang je. Kita dah baca tu cik, hukum dia sunat, tambah pahala. Betul ke Ustaz? Betul, dia takkan saya nak tipu. Tu tak pernah saya pernah marah kita masalah. Sekali tu kena marah macam dia betul. Tapi nasib baiklah itu baik sikit. Jika kena marah ke dia. Tapi Nabi kita kata apa? Kita ni akan jadi musuh sebabkan satu benda kita tidak tahu. Bila dah tahu, tapi tak buat pun tak jadi juga. Kalau dah syarat dia keutamanya buat insya-Allah. Ini tujuan kita ni. Bukan jangan jadi banyak tidak. Banyak tak jadi. Dia kena berak P Q R S sampai Z insya-Allah. Sujud apa maksud sujud? Sujud kena 7 anggota dalam keadaan kepala lebih rendah daripada punggung. 7 anggota. Jadi ada yang sujud dalam keadaan tak kena 7 anggota. Sujud kaki tak angkat. Tak jadi, tak sah. Hidung sunat. Yang 7 anggota kita sudah maklum, 1 dahi, 2 dengan 3 2 tangan, 4 5 2 lutut, 6 7 2 kaki. So kurang-kurangnya sujud ni adakah semua kena? Ni dahi kita ni yang mana? Ni antara 2 mata ni. Ni nama dahi. Tepi ni nama apa? Jabin dalam bahasa Arab. Jadi yang disuruh sujud dekat dahi ke dekat tepi? Dahi. Kalau orang dia tak faham, dia sujud tepi tu. Ni bukan dahi yang bahasa Arab. Dahi tengah ni. Baik, ada orang dahi dia pula luas sampai ke tengah kepala ni. Adakah semua kena? Sebahagian. Macam tu juga tangan dan kaki. Tangan dengan kaki, adakah syarat semua kena? Tak syarat. Paling kurang untuk basah 1 je. Kalau sujud dia letak gitu. Tapi jangan buat. Dia sujud dia letak 1 jari je. Contoh je hukum. Dari segi hukum sah tak? Sah. Kalau sujud letak 1 jari, sah tak? Sah. Tapi semayang kita nak sah ke nak sempurna? Sempurna macam mana? Kena semua jari-jari. Tangan, jari-jari kaki tu kena semua menghadap ke arah kiblat. Jadi sembahyang kita ni tukar daripada mindset kita ni nak sah semata-mata bagi sempurna. Boleh? Jadi kalau sujud, syarat dia macam mana? Punggung lebih tinggi daripada kepala. Itu nama sujud. Tak baca hukumnya? Lupa lah. Tak baca hukumnya? Sah. Kalau baca? Sudah. Jangan takut sikit lagi. Saya tak makan orang insya-Allah. Kalau tak baca? Sah. Kalau baca? Sunat. Berapa banyak boleh baca? 3, 5, 6. Yang paling banyak berapa? 11.
pandangan jumhur ni kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Jadi ramai yang pekat pilih 3 lah. Itu tak puas sebelum tak tahu. Ni dah tahu, usahakan tambah insya-Allah. Duduk antara 2 sujud. Tak boleh berdiri. Rabbighfirli warhamni hukumnya sunat. Tak baca? Sah. Takut lagi. Tak baca? Sah. Baca? Alhamdulillah. Tu bagi atas sikit. Tamak ninah ni berhenti sekejap sekadar subhanallah. Jangan tiap seperti mana ayam. Nabi sebut begitu. Laju. Ayam terjun, awak sebenarnya laju kat pada aku. Ayam tak nak patut laju macam ni. Tapi Nabi kata ni orang yang curi dalam sembahyang. Sujud, laju sangat. Baca apa pun tak tahu. Lepas tu kita baca subhanallah bil azim bihamdi untuk nak menghasilkan tamak ninah. Nak menyelamatkan kita daripada tidak sah. Dan duduk untuk tasyahud akhir. Duduk apa ni? Duduk saja kan? Nak duduk sila boleh tak? Kenapa tak boleh? Duduk. Boleh, tapi jangan buat. Saat lagi sujud macam tu. Darah sabar ni, saat syahid. Duduk tasyahud, duduk sila. Dari segi hukum boleh. Tapi segi afdal, duduk tahiyat awal untuk 2 rakaat. Duduk tasyahud akhir untuk yang terakhir. Segi hukum lah, tu segi hukum, masya-Allah. Selamat semua. Jadi perbuatan tu maksudnya perbuatan kena buat. Tak baca tak apa. Tapi kalau baca menambahkan sunat. Perkataan wajib baca, tak buat tak apa. Maknawi tersirat terdapat satu sahaja iaitu tertib sabda baginda Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti kalian melihat aku solat. Kita tengok kan Nabi solat? Kita tengok siapa solat? Pewaris Nabi solat. Sahabat pun kita tengok. Pewaris Nabi solat. Muka surat 54. Tengok sikit perbahasan niat. Niat itu 54 Niat itu di hati. Kalau kita sembahyang zuhur kejap lagi. Mulut sebut asar, hati sebut zuhur. Kira yang mana? Usolli fardhu asri. Hati sebut zuhur. Kira yang mana? Hati-hati. Bukan hati-hati. Kira di hati nah. Keadaan solat pertama, memadai niat solat sahaja untuk solat mutlak tahiyatul masjid dan solat wuduk dengan hanya untuk niat melakukan solat sahaja. Kita nak pergi sembahyang sunat tahiyatul masjid sekarang. Kita niat macam mana? Usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Yang wajib yang mana? Niat je nak usolli je, intah gitu je. Lain daripada tu sunnata tahiyatul masjid raka'ataini 3 lah. Adaan 4. Adaan usolli ni wajib. Sunnata tahiyatul masjid raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, niat saja dapat 5 pahala. Yang wajib dia apa dia? Lintaskan usolli saja. Jelas? Itu untuk sembahyang mutlak, sembahyang wuduk dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Solat sunat yang mempunyai sebab seperti solat duha dan solat sunat yang bersebab seperti solat hajat dan lain-lain. 2 syarat. Pertama, hendaklah niat melakukannya. Kedua, menentukannya solat. Adil adha ke? Fitri ke? Jadi macam mana? Usalli sunnat az-zuhri. Ni wajib. Raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala 3 pada sunat. Usalli Aidil Fitri. Ni wajib. Raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala 4 pada sunat. Right? Kelima pula. Solat fardu apa yang wajib? Hendaklah niat melakukan solat. Menentukan jenis solat seperti solat subuh dan sebagainya. Menyebut fardu bagi orang yang sudah balik. Kita semua balik 3. Nak sembahyang zuhur 3 je. Sembahyang 5 waktu ni 3 minta. Salli fardu zuhri cukup. Betul nak niat jadi makmum hukumnya sunat. Kita sebut contoh ni sekarang usolli fardhu zuhri 4 raka'atin hukumnya sunat. Betul? Makmuman ke imaman hukumnya sunat. Lillahi ta'ala sunat. 3 lah. Jadi tak syarat niat menjadi makmum, tak syarat niat jadi imam. Kecuali sembahyang Jumaat. Imam wajib niat jadi imam, makmum niat jadi makmum. Dan tak niat tak syarat pula tepuk. Maksud apa? Bukan sebelum tu.
Kalau kita sembahyang masbuk, ada orang pernah tanya, Ustaz, saya dah masbuk, tiba-tiba ada orang ikut saya jadi imam. Saya tak niat apa jadi imam tadi. Hukumnya sah. Sebab niat jadi imam ataupun makmum hukumnya sunat. Dah, ha? Okey, itu berkaitan dengan niat. Terus kita tengok pada muka surat Takbiratul Ihram 56. Dinamakan Takbiratul Ihram kerana ia mengharamkan apa yang halal sebelumnya seperti makan, minum, cakap dan lain-lain. Jadi untuk Takbiratul Ihram yang paling afdal terbaik ialah kita segerakan. Kalau boleh segerakan Allahu Akbar, segerakan. Kalau nak panjang, berapa banyak panjang? 14 rakaat. 14 rakaat apa? Harakat. Macam mana kiranya? Ijazah masyarakat. Ta, kaf, ba, ya, ra, ta. Berapa dah? 6. Al-ihram, alif, lam, alif, hamzah, ha, ra, alif, mim. 8 campur 6. 14. Allahu Akbar. Paling panjang 14. Kalau lebih, menyalahi daripada yang utama tetap sah. Allah. Makmum tu kena. Panjang sangat. Jadi kenapa takbiratul ihram ni afdal cepat? Kerana syaitan tak boleh masuk nak ganggu kita was-was. Ini untuk takbiratul ihram sunat segerakan, pendekkan. Untuk takbir intiqalat sunat panjangkan pada tempat dia. Contohnya nak daripada qiyam nak turun ke sujud, jangan pendekkan pula. Allahu Akbar. Habis dah. Padahal nak turun sujud. Satgi makmum belakang ingat, ni rokok sebab pendek. Kalau nak sujud, nak rokok pula, pendekkan. Allahu Akbar. Itu. Jangan panjang pula. Allahu Akbar. Rokok saja. Makmum ni ralik belakang banyak. Ini panjang ni, sujud apa? Padahal rokok tak buat tadi. Ini imam tak faqih dia panggil. Imam tak alim dia panggil. Jadi makmum, imam untuk takbir intiqalat kena panjangkan pada tempat dia. Sekali kalau kita dah nak sujud, jari nak sujud ni, Allahu Akbar, serentak. Habis perbuatan, habis bar tu. Kalau kita dah sampai Allahu Akbar, nanti turun. Mulut tak bunyi. Jadi setengah ke bawah tu, kita dah turun dalam keadaan tidak zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab tu disunatkan panjang, supaya sembahyang kita ni tak sunyi daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu zikir Allah tu. Supaya kita teringat selalu. Kalau kamu teringat benda-benda dunia ni, ingat tu Allah besar dah. Itu sebab Allahu Akbar. Kamu kena faham. Maksudnya Allah nak pesan, bila sebut Allahu Akbar, kamu kena faham Allah lebih besar daripada apa yang kamu ingat. Itu tujuannya.